Dia tulis lirik lagu pula sambil Ustaz tak baca tu, sambil turut nyanyi. Nah, Tuhanku, kamu tolonglah, hantarkan kepadanya malaikat untuk jaganya. Oh tu tak tahu. Ujak lagi. So kalau tu dia nak sambung kan. Alright. Okay, yang pertama buku pen pensel ada? Tulis. InsyaAllah. Nah, supaya kita dapat balik, tengok balik, kita dapat amalkan insyaAllah. Boleh dekat tu. Tengok kawan, duduk belakang kawan, gerak dekat telinga kawan. Jadi kalau nak pergi tokok, jangan. Tengok kawan depan, dia duduk tarik tudung kawan. Kalau boleh, kita berhenti sat buat tular ni. Nah, bukan buat tular saja sampai dia tular, jangan lepas ni kamu bisa sambung pula. Yang kedua, yang ketiga. Okay, dekat sini. Kalau Ustaz pernah dulu buat dekat dewan yang ada aircon tau, ada aircon. Dia nampak kawan depan dia tu badan besar sikit, kan, lembut punya badan belakang. Sekali dia letak kepala terus sampai London. Maknanya apa? Dia tengok. Jangan orang ada juga ni buat jenis pi bulan balik hari pun ada juga. Waktu bahaya sikit, kan? Kalau pi London tu boleh diterima lagi. Tapi bulan balik hari tu masalah. Tak faham no? Tak apa. Alright, jadi 3 perkara tu kamu buat cantik, kita balik seperti biasa. Bukan balik kebayang no? Alright. Okey, tengok depan. Sempena Ma'al Hijrah 1444 Hijri. Tengok ni Ahad. Ini hari Senin. Jumaat ke no? Jumaat tu cepatnya masa. Jumaat tak tahu. Tapi bila kita tengok TV, kot kita dengar radio ke, kot ayah kita ke dalam bilik ayah duk menyanyi satu Muharram, contoh. Awak ayah tiba-tiba duk menyanyi dalam bilik ayah satu Muharram ni. Rupanya hari Sabtu itu ni kita ada masuk tak apa? Tahu Cina nak jalan balik ampau itu. Apa dia kan? Hari kebangsaan. Alright. Ikut tu. Abang pegang. Islam, apa yang Islam? Kita tahu. Nice try. Okey, abang. Muharram. Satu Muharram. Biasa dengar orang nama Muharram? Tak ada soal lagi. Kamu balik cari dalam YouTube, tengok cerita piramid. Tu dia ni peminat tekan piramid dia juga. Mula-mula. Siapa soal lagi? Yang adik dia tu. Muharram, Safar, Syawal. Tengok. Tiga je tengok. Betul. Muharram, Safar, Syawal. Jadi jangan heran kalau ada orang nama Muharram. Sebab apa Ustaz ambil tajuk Muharram, permulaan sebuah penghijrahan? Kerana sekejap kita sambung. Kita pergi dulu yang pertama, iaitu ada apa dengan bulan Muharram? Okey, selalu bila Ustaz nak cerita benda ni, mungkin Ustaz boleh kata ini sebahagian daripada ilmu tambahan untuk kamu. Tapi kalau abang-abang sekolah mendengar, kakak-kakak sekolah mendengar tu, benda seperti ini sangat-sangat penting untuk diambil tahu. Nama begitu ni, dengar sini. Kamu tulis itu, abang dekat adik ni, dengar Ustaz aku nak contohkan. Tu dia. Sambil itu soal, hantar dah Muharram tu dia. Cuba try tengok. Ni kita nak cerita kan, kamu semua. Alright. Okay, yang pertama, kita tahu bahawa bulan Muharram adalah bulan pertama. Yang paling jangan. Alright, bagus. Bukan tadi sendiri. Alright. Jadi kita tahu bahawa bulan pertama dalam kalender Hijri mana dia? Itu adalah bulan Muharram. Bulan 12. Yang kita menyanyi tadi tu lah. Masalah ni, kita ni orang Islam, kita ada kalau boleh note 4 bulan haram. 4 bulan haram. Apa maknanya haram apa ni? Haram apa ni? Babi. Bukan itu. Yang pertama bulan haram disebut sebagai bulan Zulkaidah. Note. Zulhijjah, Muharram dan satu lagi Rejab. Kenapa diharam? Apa? Pasal apa haram ni? Pasal apa haram? Haram apa? Kamu kata haram babi. Bukan haram babi. Allah haramkan berlakunya peperangan pada bulan tersebut. Faham ni? Sebab apa hikmah dia? Bulan Zulkaidah, orang-orang dulu ni depa mana ada kapal terbang.
Mereka duk pergi buat haji pada bulan Zulhijjah tu naik apa? Naik unta, jalan kaki, pikut laut. Pikut laut kan, naik kapal. Panjang masa dia, kadang sebulan setengah baru sampai boleh. Jadi Allah haramkan bulan tersebut berlaku peperangan supaya orang-orang yang pergi buat haji dapat sampai dengan selamat. Kemudian masuk bulan Zulhijjah dapat buat haji dengan sempurna. Balik pada bulan Muharram dapat sampai ke tempat dengan sempurna. Itu antara hikmah. Alright. Seterusnya, istimewanya pada nama Muharram itu sendiri yang Ustaz cerita dah tadi. Boleh cakap tu? Kita pergi dengan seterusnya, iaitu yang ni bolehlah sikit-sikit. Peristiwa penting dan seterusnya. Bila kita tahu bulan Muharram ni bulan pertama dalam kalender Hijri, sebenarnya kita nak lebih tahu bahawa adanya peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ni, Ustaz nak tanya. Ustaz tanya, apakah peristiwa penting yang kamu tahu dalam bulan Islam? Antara contohnya, apa dia? Berlakunya Israel. Israel lagi. Apa? Sudah. Israel Mi'raj. Ada apa lagi? Nuzul Quran. Macam kita sebut di awal Muharram. Sebab tu adanya kalender. Faham tak ni? Kalau tak ada kalender, kita pun tak tahu nak puasa bila, kita tak tahu nak raya bila. Dia kata isu raya. Kita tak tahu. Dia tengok lusa raya pula. Ingat? Tiap hari raya je tu. Nak contoh-contoh. Okey. Permulaan perkiraan tahun baru Islam dan seterusnya mengikuti peristiwa penting. Okey, jadi saya sebut dah. Memperingati sirah para rasul dan seterusnya. Kalender Islam. Okey, itu maklumat kamu. Okey, tengok sini. Abang-abang, kakak-kakak yang dikasih sekalian. Sebagai orang kata nak perbaiki kita punya kefahaman tentang bulan Muharram. Okey, tengok sini. Balik saya cerita yang ni kat ayah kamu. Cik saya cerita lah. Selalu bila kita sambut Muharram, kita diceritakan ataupun dikisahkan dengan peristiwa hijrah siapa? Hijrah Nabi SAW. Akan tetapi ingat betul, bukanlah satu Muharram tu, ingat betul, adalah tarikh Nabi hijrah. Faham tak tu? Bukanlah satu Muharram itu tarikh Nabi keluar daripada rumah Nabi pergi hijrah ke Madinah Munawwarah. Baik, bila apa nama yang mana kalender hijrah yang di orang kata reveal apa? Rasmikan, diamalkan yang sebenar-benarnya ialah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pada tahun 634 Masihi. Baik, seterusnya yang ini kita sebut tadi lah, dengan Nabi 12 bulan. Okey, yang ini. 1444 ni. Ada orang tak sempat pun. Ada orang yang doa banyak, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah, supaya dapat aku bertemu dengan Muharram tahun depan. Kita ambil peluang untuk kita mengarahkan Muharram dengan amalan-amalan ini, insya-Allah. First, yang pertama, sekarang kita dah masuk berapa Muharram dah sekarang? 1, 2, Ustaz kita tengok Muharram dah. Lupa. Tak apalah. Apa? 9. 7 Muharram. Ini 7 Muharram. Okey, tengok ni. Kita dah nak sampai dah ni. Ni. Tasu'a dan Ashura. Apa dia tu? 9 dan 10 hari bulan Muharram. Yang mana? Ingat betul. Nabi SAW bersabda yang mana Nabi galakkan kita umat Islam untuk berpuasa pada bulan Muharram, seperti mana satu hadis Nabi kata apa? Kita ni digalakkan berpuasa pada bulan Muharram untuk supaya Allah ampunkan dosa kita yang setahun yang lalu. Dan Nabi sebut seafdal puasa selepas puasa bulan Ramadan ialah puasa kita pada bulan Muharram. Dan seafdal solat kita selepas solat fardu ialah solat malam. Solat malam ni apa dia, abang? Solat malam apa dia? Tarawih, Isya. Siap. Okey.
Okey, Ustaz sebut Qiyamul Lail. Ayuh, ahsanta. Nama apa bang? Siapa yang sebut? Iman adalah Iman lah? Iman, bagus Iman, ahsanta. Ada anak murid Ustaz di sekolah. Anak murid Ustaz, nama dia Iman juga. Nama dia Iman, duduk depan. Dia kata dua. Dia memang kalau Ustaz cakap, dia memang suka bagi jawapan dia betul. Dan Ustaz suka sakat dia. Dan dia seronok macam Iman lah. Ustaz bagi, Iman. Lepas tu dia tanya, adalah saya Iman aku. Okey, alright. Jadi, apa tadi Ustaz tanya? Yang mulai tadi. Oleh kerana itu, kita berada di bulan Muharram, kita disunatkan untuk berpuasa. Dan selit-selitkan juga dengan puasa Isnin Khamis. InsyaAllah. Boleh tak agak-agak? Boleh tak ni? Kita pukul 10 tak makan lagi, muka masam dah. Sedap. Makan tadi? Makan tak lagi? Aku buka kenyang lah tu. Makan dah. Ustaz nak makan lagi ni, lepas ni ada roti tak ada? Ada nak belajar kek pergi ke? Alright. Ustaz manja kan? Okey. Oleh itu, bulan puasa. Bulan Muharram ni kita disunatkan berpuasa. Tambah dengan ni Tasu'a dan Ashura. Nak dengar cerita tak? Okey, dengar sini. Okey, tengok muka Ustaz. Nak dengar cerita tak? Satu masa. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dengar sini. Dan Nabi nampak mereka ni berpuasa pada 10 Muharram. Orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian Nabi tanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kamu puasa pada hari ini? Kemudian orang Yahudi kata, pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa AS daripada kekejaman Fir'aun. Oleh kerana itu kami berpuasa pada 10 Muharram ini, pada hari Ashura itu. Maka Nabi kata apa? Sungguhnya kami orang Islam ini lebih berhak daripada kamu untuk berpuasa pada 10 Muharram. Oleh kerana itu kita, dia dengar sini, disuruh untuk membezakan puasa kita 10 Muharram dengan orang-orang Yahudi dengan berpuasa pada sebelum 10 Muharram ataupun selepas 10 Muharram. Maknanya kalau boleh guys, abang-abang kakak, ni dengar sini, tanamkan dalam hati kita. Sekarang kita berada di 7 Muharram. Esok 8, 9, 10, 11 insya-Allah kita umur panjang. Ustaz nak promote ni. Macam promote nasi Arab. Buat puasa insya-Allah 9 Muharram kita sama-sama puasa. Boleh tak agak? Kalau boleh Ustaz ada Facebook semua ni, Ustaz dah tanya ni, dah tanya WhatsApp puasa orang ni. Gitu. Hari ni nantilah 9. Sambung pula dengan 10 Muharram. Insya-Allah Allah suka amal kita yang kita buat puasa pada 9 dan 10. Itu yang pertama. Boleh tak insya-Allah? Yang kedua, masuk saja bulan Muharram. Ini juga boleh Ustaz katakan sebagai azam tahun baru kita ni, Mama Kakak. Tahun lepas dalam kelas kira langkah kaki masuk mata tak lampau. Besar dah jadi begitu. Ni masuk saja langkah kaki masuk tu tak duduk kat kerusi lagi. Mata tak larat pokok dah. Mana meja tu? Sebab apa? Malah mengantuk, tak semangat, tak mau ngaji, tak seronok belajar. Ni tahun dulu ni, tahun lepas ni, tahun 1443 Hijri. Apa kata tahun ini, abang-abang kakak-kakak yang Ustaz sayang semua ni? Kita berada di tahun baru ini, kita buang dah sikap yang lama tu. Kita malas mengaji, kita tak mau belajar, kita tak hormat cikgu. Buang jauh-jauh. Ada sungai tepi kan? Habis buang. Contohlah saya kamu pergi rendang tu pula. Nak habaq kata, masuk tahun baru, sama-sama kita tingkatkan ilmu pengetahuan. Nabi SAW sebut apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang keluar daripada tempat dia, man salaka tariqan, dari jalan dia nak pergi cari ilmu macam kita ni, keluar pada rumah pagi tadi ni. Ni kakak, abang, kita keluar pada rumah pagi tadi, naik kereta, naik motor, naik derek, mai sekolah, kita sedang jalan menuju cari ilmu. Maka Nabi kata apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
maka Allah akan mempermudahkan kepadanya jalan menuju ke jannah syurga. Asal tak bagus. Nak masuk syurga dah? Ada tak di sini nak masuk neraka? Allah tak. Jangan. Tak saja tanya. Semua nak masuk syurga kan? Ni. Kamu tahu dalam syurga ada apa? Ada apa? Ada betul. Ada rumah. Ada macam-macam ni. Allah hikayat, Allah cerita dekat kita. Nabi juga kisahkan kepada kita. Dalam syurga nanti guys, abang-abang kakak-kakak, tak ada langsung orang yang akan bersedih. Waktu sekarang ni kita teriak, biasa teriak kan. Orang sepak bola kena muka. Waktu pun teriak. Kena. Waktu cerita. Orang kata dekat kita teriak sedih pasal apa. Orang kata kat aku pasal apa. Orang tak suka aku pasal apa. Orang pulau aku kan. Jangan sedih. Kerana Allah sedang menguji kita. Allah hantar orang untuk nak uji kita punya kesabaran. Dan ingat, tadi ada satu poin. Apabila kita bersabar, sesungguhnya Allah sedang mengangkat darjat kita. Dan Allah nak tulis nama kita. Ayat macam itulah. Dalam syurga nanti. Duduk dalam syurga tu tak ada langsung rasa sedih. Hang nak berkelahi dengan aku, bahat aku nak berkelahi dengan hang. Tak ada sebab apa? Semua ada bekal. Tidak. Nak MACD. Ni contoh. Detik saja hati. Kata. Detik saja nak apa, buah apa, semua ada. Bukan Allah selamat. Sehingga kan Allah cerita dalam syurga tu akan mengalir air daripada susu. Sungai ni kita pergi ambil minum je. Allah takkan kenyang kita. Takkan kenyang, minumlah seronoklah kita. Dan satu kisah. Ada seorang makcik tua ni mai jumpa Nabi. Ni makcik tua mai jumpa Nabi ni. Nabi nak bergurau. Makcik tua ni kata, "Ya Rasulullah, aku ni umur tak lama dah. Aku ni dah nak pergi." Dia pun macam tu lah. Umur aku dah lanjut dah. Nak tanya wahai Rasulullah, boleh tak aku ni masuk dalam syurga wahai Rasulullah? Boleh tak aku nak masuk dalam syurga? Nabi kata, "Tak maaf makcik nak. Tak maaf sangat-sangat. Makcik tak boleh masuk syurga." Allahu Akbar. Nabi kata lagu tu. Makcik ni pun teriak lah. Sedih lah, kecewa Allah. Pasal apa lah aku tak boleh masuk syurga. Aku dah buat amal banyak orang ni. Padahal Nabi nak gurau saja. Nabi nak melawak. Nabi kata apa? Minta maaf makcik, sorry. Macam tu lah lebih kurang. Bukan, maksudnya Ustaz nak cerita supaya kamu faham. Nabi kata minta maaf makcik. Bukan maksud saya macam tu. Nak cerita dalam syurga nanti tak ada umur macam makcik yang duduk dalam syurga. Nak harap bagi dalam syurga nanti kita semua sebaya. Kita semua sepeten, handsome, sekok, comel, molek, putih melempok. Dan insya-Allah walaupun kita umur macam ni kan, nanti dalam syurga kita akan sama. Kita akan duduk dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayang. Nak tak nak. Sebab itu jangan lepaskan peluang. Kita duduk dalam bulan Muharram ni, jangan kita lepaskan Muharram yang ada ni macam kita lepas bulan Ramadan yang telah berlalu. Allah sayang sungguh. Tidak. Allah SWT. Seterusnya, tingkat ilmu pengetahuan. Apa lagi? Nabi sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma. Nabi sebut, siapa yang nak dua-dua. Siapa yang nak dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang nak akhirat, maka dengan ilmu. Dan Nabi sambung, siapa yang nak dua-dua, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Perlu juga dengan ilmu. Sebab itu abang kakak, kamu duk ada dalam sekolah Seri Pengalih ni beruntung. Cikgu-cikgu yang ada ni, Ustaz ada cerita bagi, Ustaz kenal cikgu-cikgu kamu. Dan cikgu-cikgu yang ada bersama dengan kamu di sekolah Seri Pengalih ni, hebat-hebat belakang. Kalau kamu langkah kaki keluar, ni dah jahanam, mana dah jahanam. Kamu ni tak lama dah ni akan keluar meninggalkan sekolah Seri Pengalih ni. Kamu nak masuk prasekolah balik. Jangan cari pasal. Sekali makanan habis ke kamu saja. Darjah 6 kamu akan tinggalkan sekolah Seri Pengalih, kamu akan masuk sekolah menengah. Kamu takkan jumpa dah ni cikgu-cikgu yang ada sekarang ni. Ustaz pernah lalui sebab susah nak cerita. Kalau kamu tak ambil peluang yang ada sekarang ni untuk menimba sebanyak-banyak ilmu dengan cikgu-cikgu yang ada, rugi.
salli ala Muhammad. Sebab itu ni sekarang kita berada di medan ilmu, medan pertempuran, medan perjuangan. Jangan lepaskan kita punya masa begitu sahaja. Ambil seberapa banyak ilmu yang ada. Ustaz Mai hari ni bukan senang nak boleh keluar ni. Pagi tadi Ustaz pun ada program ceramah hijrah di sekolah. Habis dekat pukul 9.30 pun tengok jam. Allah bila nak keluar ni, bila nak keluar ni. Dalam hati ni tak sabar nak main. Kawan-kawan di sekolah tu kata Ustaz lah Ustaz, tunggulah Ustaz, makan dulu ke apa. Nak cerita pun ada benda yang sepatutnya Ustaz kena settle dan sebagainya. Jadi bila Ustaz sampai sini, satu pengorbanan Ustaz untuk kamu. Oleh kerana itu Ustaz minta, jangan sia-siakan pengorbanan Ustaz. Beri dekat tu, beri terus tu. Dan nak abang kata Ustaz main sini, Ustaz seronok nak bagi kamu. Paling kurang mungkin satu masa nanti kamu dalam syurga. Ni nak ni cerita. Kamu duduk dalam syurga nanti, tengok dalam syurga tu tak ada seorang lelaki. Nama dia Ruhisham Abidin, tak ada dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agak duduk di mana? Na'udzubillah. Duduk di bilik sebelah. Lebih kurang macam tu. Maka ingatlah bahawa inilah detik yang sedang kita berada sekarang. Ustaz duduk diri depan, duduk bercakap dengan kamu ni. Mungkin sedikit kebaikan yang Ustaz bagi dan kamu amal bagi rumah amal. Kamu cerita, wahai Allah, wahai Tuhan, dulu ni kawan ni Ruhisham Abidin ni, dia duduk main cerita dekat kami hai syurga neraka. Dia duduk main cerita dekat kami hai dosa pahala. Dia duduk main cerita dekat kami hai benda-benda baik. Ya Allah, boleh tak kami nak tarik dia masuk dalam punya bersama dengan kami dan syurga. Sebab tu Ustaz sangat-sangat seronok bila nak cerita bab-bab agama, nak cerita bab-bab dunia akhirat, supaya kita dapat sama-sama tahu matlamat kita, hala tuju kita. Nak ke mana semua kita ni? Syurga Allah. Tapi sebelum tu kita akan menuju dulu alam barzakh. Alam barzakh ni alam apa? Alam kubur. Siapa biasa masuk kubur? Jangan buat pasal. Jangan Ustaz lari dulu, jangan angkat tangan. Takut juga ni. Betul ya? Siapa biasa mati? Jangan buat pasal. Tak lawa-lawa. Apa pun Ustaz tahu ni muka-muka lawak semua ni. Ada tengok apa muzik Maharaja lawak memang kan. Memang duk banyak kan. Tahu tak? Oleh kerana itu ni, tingkatkanlah ilmu pengetahuan, ngaji, belajar. Tulis dah tu? Tulis dah? Tadi amal insya-Allah. Kemudian rajin-rajinlah sedekah. Ni tengok ni. Senyum. Senyum juga adalah sedekah. Jumpa kawan-kawan senyum. Jangan jumpa kawan-kawan dia buat muka. Jangan. Kawan kita tengah duduk syok kan, tengah duduk seronok. Kita duduk pergi buat muka masang dia, duduk pisau dia. Hang siapa senyum-senyum aku? Nah kawan tu nak senyum supaya kita pun senyum. Senyum kan? Apa? Senyumlah. Ahai amboi. Tahu tu. Maknanya bila kita senyum dengan harapan kawan kita senyum, maka kita juga akan beroleh seronok, bahagia. Betul tak? Ni kita senyum dekat kawan tu buat senyum siapa abang teriak nak mampu kawan pun sporting dah sikit, senyum dah balik. Sedekah. Cuma jangan pergi sedekah depan tabung masjid. Duduk sampai 3 minit depan tabung masjid tu. Saya duduk pergi bayar masjid Putra tadi kan. Sini masjid apa dekat ni? Masjid Alwi, pergi bayar Masjid Alwi kan. Tabung kita duduk pergi senyum depan tu. Pakcik tanya, pasal apa? Nak mabui? Dia pakcik tu pun, dia nerok sikit. Pasal apa dia senyum depan tabung, nak mabui? Ya pakcik, tadi Ustaz Syam kata senyum jauh sedekah. Saya nak sedekah dekat tabung masjid. Payang sekali, jangan tanya pasal apa. Kan? Kadang kalau Ustaz bayar di Kedah, dia tabung lalu depan. Kan, tabung lalu depan, dia bayar masjid lah. Bila bayang masjid, bila tabung lalu depan ni, duduk dekat dia tu 2-3 minit, duduk senyum sorang-sorang, tengok depan, senyum sorang-sorang. Pakcik kata, pasal apa? Saya nak senyum tapi duit tak ada. Senyum sedekah, boleh jadi tak pakcik? Boleh, boleh pula. Pakcik tu pun jadi hayat boleh tahan kan. Ambil duit ni, sekarang kita buat duit dah sekolah. Hari Jumaat tu guys, hari Jumaat kita berada di hari penghulu segala. Hari Jumaat ni penghulu segala hari, ujung lagi. Jangan kata penghulu segala produk. Penghulu segala hari. Amalan kita bila kita buat hari Jumaat, Allah akan katakan. Oleh kerana itu ni, kita buat duit dah ni. Ada lebih tak? Ada. Yang
lagi. Sekejap lagi pergi yang Jumaat. Jangan lupa bawa duit, jangan bawa jadi saja. Bubuh dalam bukit RM1, bubuh dalam bukit RM5, bubuh dalam bukit sekupang. Boleh jadi tak sekupang? Boleh, tak ada masalah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas dia. Cuma sekarang ni kalau tengok buat jadi besi tu, dia dulu depan kita bubuh duit shilling, giting tu satu majid tengok oh. Duit shilling saja. Gitu. Saya bagi bahawa sedekah ini adalah satu perkara yang sangat penting kita buat. Kerana apa? Tengok sini. Tengok sini. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Nak dapatkan kesihatan. Jika kamu nak sihat, ada hadis yang lain. Saya ambil poin dia saja. Jika kamu nak sihat, Nabi kata bersedekahlah. Jika kamu nak sihat, bersedekahlah. Satu. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Ittaqun nar. Takutlah diri kamu kepada nar. Nar dia apa dia? Nar dia apa dia? Neraka. Dengan memberikan walaupun setengah biji tamar. Ni kurma, biasa makan kurma? Biasa makan buah tamar? Sebelah buah tamar tu, jika kita bagi sedekah ke dekat orang, juga boleh memadamkan api neraka. Masya Allah. Tidak duit. Allah SWT. Ini kan pula bila kita ada RM1, RM2, harta yang kita sayang, pensel 2B, kawan kita sebelah tak ada pensel, kita bagi dekat dia pinjam. Dia kata aku tak ada pensel, Mat, aku tak ada pensel ni. Aku nak ngaji juga macam hang, aku tahu hang pandai, aku tahu hang ada duit. Aku ni nak makan sehari-hari pun tak ada duit, Mat. Dia buat abang, kita akan. Apa salahnya kita kongsi harta kita sedikit dengan kawan kita? Ustaz nak cerita ada seorang kawan Ustaz. Ni nak dengar tak? Ada seorang kawan Ustaz. Arwah dah. Allah SWT inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan Ustaz, dia sakit kanser. Kami duduk asrama sekali, duduk agama Arab tu, duduk asrama. Ingat ni. Kami duduk asrama pagi-pagi, dialah antara orang yang makan banyak. Dialah antara orang yang makan banyak. Ni masa form 5. Mai waktu rehat, hari Isnin dengan Khamis memang kami tak turun lah. Dia tak turun, Ustaz kadang turun juga. Sebab kami berpuasa sengat, nak cerita. Kadang berpuasa. Akan tetapi kami hari Isnin dengan Khamis memang tak turun. Selasa, Rabu turun, Jumaat turun. Tapi dia Selasa, Rabu, Jumaat duduk iklan. Kami pun heran pasal pun lah. Dia tak turun makan. Agak-agak apa masalah, mungkin dia kenyang kot makan banyak pagi tadi kan. Roti canai, nasi lemak. Yang kami tak habis tu dia tolong habis. Allah SWT ingat. Bila seminggu tak apa. Main minggu depan, kawan Ustaz ni dah mula perasan. Salti. Dia tak turun. 2 hari yang Ustaz kata Selasa dan Rabu, Jumaat tu dia tak turun. Kemudian kami suruh sembang-sembang. Kawan Ustaz pergi tanya, saya pun tak turun makan, hari-hari tak puasa. Dia kata apa? Tak apalah, kau turunlah, aku kenyang. Tapi nampak wajahnya sedih, sedang menahan rasa kesedihan. Bila kami cerita kongsi balik asrama sembang-sembang, rupa-rupanya ayah dia ni nelayan duduk di Kuala Perlis. Rupa-rupanya ayah dia baru saja kehilangan sampai ke Selangor. Ubud ke macam mana kan hilang kerja lah. Tak ada mata pencarian. Mereka adik-beradik ramai. Dia antara sulung, atas dia kakak. Dan ayah dia nak kena belah ayat dia tu lah. Adik-beradik yang ramai tu sehingga kan tak mampu nak bagi duit belanja dekat kawan Ustaz ni makan hari-hari sekolah. Jadi apa yang nak cerita ni? Apa yang Ustaz nak cerita ialah ada di kalangan kawan-kawan ni yang duduk sama dengan kita, pakai tudung putih, pakai songkok tudung hitam, dan ada yang dalam kesusahan ni abang-abang. Ada yang memerlukan bantuan dan keprihatinan kita. Ada yang memerlukan sumbangan daripada kita. Nak bawa main makanan ke apa semua. Bukan Allah SWT macam mana. Sebenarnya ada di sebalik kisah hidupnya yang perlu untuk kita tahu. Ni kadang duduk sebelah kawan kita ni, kita tanya dah hari ni makan apa? Kita tanya dah hari ni sihat ke tak? Kita tanya dah hari ni mengaji okey ke macam mana ke? Kadang-kadang kita fikir dari sendiri. Tidak. Tambah-tambah ni abang-abang kakak-kakak dah jahanam ni. Kamu dah mula perlu ada sifat matang pada diri kamu.
Jangan duk macam adik-adik jentik telinga sikit meletup satu dunia. Jangan. Apa nama panjang cerita bertumbuk dan sebagainya. Kita dah mula matang. Sabar kena ada. Fikir baik buku. Ni abang agak boleh nak. InsyaAllah. Alright, seterusnya panjang cerita. Rajin sedekah. Rajin sedekah. Ustaz nak tayang video boleh? Satu. Ustaz kita video apa? Ustaz skip dulu boleh? Video lepas ni. Banyak lagi Ustaz nak cerita. Boleh tak? Boleh tak? Dekat lo prestasi kamu yang 80%, okey. Tengok arahan lagi. Lagi kalau turun meter, Ustaz pakai buat magic lah. Kamu tahu Ustaz pernah buat magic? Dan Ustaz buat magic. Magic ni dia berkesan pada akhir rancangan je. Lagi Ustaz beritahu. Nak tengok? Nak tengok? Nak fikir bersama. Lagi pertengahan pun Ustaz dapat magic satu. Ustaz buat dekat anak Ustaz magic tu. Sampai keluar dia pun heran. Macam mana Ustaz buat? Padahal dia pun buat juga magic tu. Lagi Ustaz tahu. Seterusnya, yang ni kita nak contoh ni. Ni baru nak masuk, Abang, okey ke? Okey ke? Nak hijrah. Betul tak boleh? Kita nak apa? Hijrah. Biasa dengar tak perkataan hijrah? Biasa dengar perkataan hijrah? Hijrah ni apa dia? Ni agak-agak ni makanan ke? Donat ke? Abang, boleh abang? Kamu tahu baru nak jadi apa? Kamu cita-cita main masak abang? Main. Ustaz kenal dekat dia? Kenal dekat dia? Kum. Pasal. Imran. Okey, boleh tepukan murah untuk Imran. Imran nama apa? Imran dia nama apa? Apa yang Imran nak cerita dekat kawan-kawan? Apabila masuk tahun baru, okey, sebelum tu Ustaz tanya, Imran cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi apa? Tolong ibu. Oh, tolong ibu. Masya Allah, nak jadi anak yang soleh tadi. Oh, hebatnya. Tak ada lagi. Mana? Okey, bila Imran nak tolong ibu, apa yang Imran buat? Dengan apa yang Imran nak tolong ibu kan? Apa yang Imran buat selalunya? Kupas kentang. Okey, lagi? Sapu sampah lagi? Okey, Ustaz tinggal yang ni sebab Ustaz nak bagi dekat kamu. Alright, terima kasih Imran. Tepukan untuk Imran. Bagus, Imran. Okey, ingat Imran kata apa tadi? Cita-cita dia, Ustaz rasa yang paling mulia ialah berkhidmat kepada ayah dan ibu. Betul tak betul? Akan tetapi dapat show apa ni? Duduk, sila. Kan duduk sini. Duduk. Right. Cari kelas. Oh, okey. Okey. Imran kata tadi dia nak kupas apa tadi kan? Kentang. Mungkin moknya jual krepek. Betul? Right. Dia apa? Untuk yang jual krepek, jadi dia nak tumpang kupas kentang. Kemudian dia nak sapu sampah. Okey, Ustaz bagi satu. Tengok sini. Anak-anak soleh dan solehah. Perkara ini sangat perlu untuk kamu buat. Satu hadis Nabi SAW kata apa? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasati. Yang Nabi kata apa? Apabila matinya anak Adam, dengar sini. Siapa yang nak mati di sini kat tangan? Jangan. Nak mati. Bukan mati. Siapa yang akan mati? Kita semua, betul tak? Kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Okey, dengar sini. Nabi kata, apabila matinya seorang anak Adam itu, maka akan terputuslah segala amalannya melainkan 3 benda. Yang pertama, sedekahun jariyatun. Kita ulang balik yang tadi ni, sedekah kita. Bila kita mati nanti dalam kubur, dengar sini. Dalam kubur tu ada lampu tak? Dalam kubur ada lampu tak? Gelap ke cerah? Gelap yang mat. Gelap gelita. Tak nampak apa. Akan tetapi yang akan sampai kepada kita dalam kubur nanti yang pertama apa dia? Bukan. Yang saya sebut tadi,
sedekah jariah kita akan berterusan pahala sampai ke dalam kita dalam kubur tu. Yang kedua dia ilmun yantafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan, yang Ustaz ulang tadi ni. Yang ulang tadi ni. Bila kita mengaji, kita belajar, kita amal, kita share dengan orang, selagi mana orang nak share amalan baik yang kita share, selagi itu kita dapat pahala. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata apa? Belajarlah, mengajarlah dan jadilah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ni kita nak praktik ni. Belajar Quran, mengajarkan Al-Quran. Belajar ilmu, mengajarkan pula ilmu. Orang yang terbaik. Amal pula ilmu tersebut. Satu patah harap kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samari. Ilmu tanpa amal seperti, ingat sini, seperti apa? Pokok yang tak ada apa kan? Tak ada daun, tak ada tak ada buah. Ni, kamu ada tak tanam pokok di rumah? Kalau lah Ustaz kata pokok harum manis, contoh harum manis. Tahu pokok harum manis ada pokok buah apa? Buah apa? Buah pelah. Okey, contoh. Pokok harum manis dengan pokok apa? Pokok lalang. Contoh. Lalang. Tahu lalang? Itu kan? Antara dua pokok ni, mana yang kamu suka? Mestilah harum manis. Sebab apa? Boleh makan buahnya, boleh jual pula buah dia betul-betul. Pokok lalang ada yang boleh jual tak? Kalau kita jual dekat orang yang belah lembu, dapatlah juga kan? Tapi Ustaz nak cerita yang dikiaskan dengan orang yang bila ada ilmu tapi dia tak amal, seperti pokok yang tak ada apa fungsi pun. Orang tengok saja, tak ada nak feel dekat pokok tu pun. Sebab tak ada kebaikan, bukan tak ada apa, tak ada manfaat. Nak makan buah ke kan, nak jual buah dan sebagainya. Macam tu dengan kita. Ada ilmu saja tapi tak amal, maka rugilah hidup kita. Alright, jadi sekarang kita nak masuk tahun baru. Maka hijrahlah diri kita. Okey, masuk. Di seluruh bahasa ialah perpindahan dari tempat ke tempat yang lain, perubahan diri ke arah yang lebih baik. Tak ada masalah. Yang ni Ustaz sikit, Okey. Satu video Ustaz share dengan kamu. Okay, nak tengok tak? Duduk tepi. Mereka duduk makan dia. Duduk makan. Tapi tengok ada seorang budak ni dia buat apa? Dia duduk layok kawan dia. Dia duduk layok kawan dia. Allah kasihan. No, bagi Ustaz. Mana buat dia? Adakah baik perbuatan ini? Kita ni nak bagi, kita kena bagi dengan ikhlas. Nak bagi betul-betul. Yang mana berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mereka buat apa tu? Mereka sedang duduk cebisan roti. Mereka lah kata cebisan roti. Yang mana mereka kata nak ambil tu. Mereka kumpul kat sini ni. Kumpul kat sini. Untuk masalah tu Syekh? Tak. Sekarang bayar kamu lah. Bayar adik-adik, abang-abang kamu. Mereka tak boleh nak belajar macam kita. Mereka tak boleh nak masuk ceramah macam kita. Sampai kan mereka kata apa? Mereka duduk kutip tu nak balik nak buat sup. Nak masak, ada mak di rumah, ada adik kecil di rumah. Oleh kerana itu, Ustaz tadi macam apa-apa sedih untuk memikirkan. Oleh kerana itu, abang kakak, jika kita satu Ustaz tayang je cak depan, masih lagi tak mau berubah, duk main di belakang, duk sembang, duk kacau kawan, maka kemungkinan akan berlaku sebegitu. Apa dia? Anak-anak kita masa hadapan, generasi kita masa hadapan akan melalui saat-saat kesukaran. Disebabkan kita yang malas belajar, disebabkan kita yang malas nak bantu orang, kita tak mau nak sedekah, kita tak mau nak memberikan sumbangan, maka rugilah generasi masa hadapan. Ni kemungkinan yang ada depan Ustaz ni, yang lelaki dah contoh kan, perempuan bersama. Ada di kalangan orang yang duduk depan Ustaz ni, kemungkinan kamu lah yang akan menjadi pemimpin masyarakat. Betul-betul.
Ada yang cita-cita jadi Perdana Menteri Malaysia? Ada kan? Oh, tu dia tu Perdana Menteri Malaysia tu. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Kan dia tak tahu apa Perdana Menteri tu. Mungkin di kalangan abang-abang ni yang akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ni, Ustaz tengok dekat TV kan. Nama Muhammad Najib. Oh, Muhammad Najib. Ni Muhammad Najib ni. Tengok ada nama Muhammad Najib. Nama kamu? Nama apa? Razak? Najib apa? Yaakob. Najib bin Yaakob. Tengok ada nama Muhammad Najib bin Yaakob. Oh benar. Tidak tahu. Muhammad Najib bin Yaakob. Ustaz tengok muka dia. Sebiji macam Ustaz pernah main ceramah 10 tahun dulu. Rupanya Najib telah pun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi, InsyaAllah. Yang perempuan boleh lah ni? Boleh juga. Tengok ada sebelah Najib. Tuan ni pandai dukait pula dah. Tengok ada sebelah. Rupanya isteri Perdana Menteri Malaysia. Nama dia Nuris Khadijah pula. Contoh. Kau nak tahu? Oleh kerana itu kita berhijrahlah untuk kebaikan diri kita. Okey, tengok sini. Satu ayat Allah yang mana Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ayat ke-100. Allah kata apa? Ustaz bagi terjemahan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ingat, kita keluar pada rumah, Allah dah janji kepada kita. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian, ni tengok sini. Ustaz nak cerita pasal ayat ni. Mati menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, tengok gambar 4. Takut tak tengok gambar ni? Okey, dah. Ustaz nak cerita pasal seorang pemuda. Ustaz rasa mungkin kamu pernah dengar cerita ni, tapi Ustaz nak cerita balik kepada yang belum tahu. Ada seorang pemuda yang sangat jahat. Memang serius otai. Masih berdosa. Ini bukan masih berdosa. Otai yang memang jahat semua. Dia buat apa? Agak-agak dia buat apa otai ni? Dia buat apa? Mau Ustaz ke? Apa dia buat apa? Membunuh. Betul ke bunuh? Betul ke bunuh? Mencuri, betul ke? Merukul. Alright, dapat. Ustaz cerita. Okey, sekarang Ustaz cerita. Seorang pemuda yang mana ini yang Nabi cerita dah, hadis sahih Nabi cerita, seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. 99 orang, sikit tak sikit. Banyak. Ni kalau Ustaz kira ni 99 orang ni, lebih kurang separuh ni. Tidak, lebih kurang lah. 99 orang. Ramai. Bukan dia jenjit telinga. Ini nak contoh. Pandai. Akan tetapi Allah detikkan hatinya untuk Allah bagi hatinya ataupun Allah detikkan hatinya untuk berubah, untuk jadi orang yang lebih baik. Jangan duk membunuh orang dah. Jangan jadi orang baik. Aku kena jadi orang yang beriman. Aku kena jadi orang yang disayangi oleh orang lain. Maka apa dia buat? Tengok apa seterusnya dia buat. Dia keluar daripada kawasan dia pergi dekat satu kampung. Dia pergi dekat satu kampung. Dalam perjalanan dia pergi kat kampung tu, jumpalah pakcik-pakcik ini. Maka dia pun bertemu dengan pakcik. Dia kata, wahai pakcik, lebih kurang ayatnya lah, saya ni ada hajat sikit pakcik. Saya nak cari ada orang-orang baik dekat kampung ni. Ada orang-orang yang beriman dekat kampung ni. Ada tak? Pakcik ni pun kata apa? Dekat kampung sana, abang pergi dekat kampung sana, abang pergi dekat, kali nak ulang lah. Pergi dekat kampung sana, ada seorang Abid. Abid ni siapa dia? Orang yang beribadah, orang yang kuat beribadah. Ada dalam hadis lain disebut sebagai alim juga. Tapi Ustaz nak cerita, Abid orang yang buat amal ibadah. Maka pemuda tadi pun terus dengan pantasnya pergilah rumah tu. Bila sampai dekat rumah Abid tersebut, dia ketuk pintu. Tok. Keluarlah Abid tersebut. Bagi salam. Keluarlah Abid tu, kata, wahai anak muda yang segak lagi tampan. Abid tu kata, dia kurang macam tu lah. Apakah hajat kamu kemari?
Maka pemuda tadi pun kata apa? Wahai Tuan, saya ni, jadi cerita ni, saya ni orang jahat, lebih kurang itulah. Saya ni banyak dosa Tuan. Saya ni dah bunuh 99 orang Tuan, dia kata. Jadi bila dah saya buat dosa ni Tuan, adakah Allah nak terima taubat saya? Bolehkah Tuan bawa saya untuk kembali kepada jalan Allah? Tuan, boleh tak? Maka si Abid ni bila dengar saja ucapan daripada pemuda tadi, dia kata apa? Hang ni tak guna. Lebih kurang macam tu lah ya. Hang ni tak guna. Hang ni cerai. Hang ni dah buat dosa jahat sungguh-sungguh lah. Hang tak layak duduk dalam depan aku ni. Hampir berambut. Lebih kurang macam tu lah ya. Hang tak payah duduk depan aku. Hang ni orang yang Allah tak suka. Hampir keluar. Bukan Ustaz suruh keluar, saya pun keluar tak. Maka pemuda tadi pun, dia orang darah muda, baru lepas bunuh 99 orang. Dia duk rasa lagi ni dekat dalam diri dia. Aku faham semua kawan ni cakap elok-elok, dia buat cakap lebih kurang, saya ikut makan kasut kot. Ni bukan makan kasut. Ni bukan makan kasut. Dia buat apa? Dia bunuh pulak kawan tu. Cukup 100 cukup, kena 100. Akan tetapi ni kuasa Allah. Allah susun jalan cerita ni elok supaya kita tahu bahawa apa yang Allah nak cerita kepada kita. Saya Ustaz contoh pengajaran dia. Apabila ni dalam hati dia masih lagi ada niat untuk nak berubah, nak berhijrah, nak jadi orang baik. Ni tengok ni, kita walaupun tak bunuh orang, ni dengar sini, walaupun kita tak bunuh orang, tapi pernah tak kita rasa kita nak jadi baik? Ada tak kita duk rasa macam aku biar pergi jadi macam ni, biar mati pun tak apa. Oh jangan. Takut jadi macam aku rasa. Dia keluar lagi pergi dekat kampung lain, pergi jumpa juga dengan pakcik yang duduk bawang tu. Oh tadi, dia lah pak dia duduk bawang. Tanya seperti yang mana sebelum tu. Ada orang di sini baik-baik. Ada orang di sini yang boleh bantu saya. Ada orang di sini boleh bimbing saya. Saya nak jadi orang baik ni. Saya nak puasa, saya nak solat, saya nak sedekah, saya nak jadi orang baik. Boleh tak? Ada tak siapa boleh tolong saya? Maka pakcik pun kata, hampir dekat hujung kampung sana ada satu rumah, dalam tu ada seorang alim lagi, abid. Orang yang berilmu dan juga orang yang beribadah. Orang yang pandai agama dan juga orang yang selalu buat amal kepada Allah. Maka pemuda tadi dengan penuh kegirangan hati dia, pergilah dekat rumah kawan tu, rumah alim tu, ketuk-ketuk pintu, tok. Keluarlah alim tu, ya Tuan ada apa? Cerita seperti mana dia ceritakan kepada si Abid tadi ni. Aku dah bunuh, dia tambah lagi. Aku dah bunuh 100 orang ni Tuan. Tapi aku nak jadi orang baik, boleh ke tak? Maka si alim tu kata, hang duduk di mana? Maka pemuda dia kata, saya duduk di kampung sekian-sekian. Pergi balik kampung hang, hampir bungkuin baju-baju hang, amai dekat aku. Kerana alim dia kata apa? Apabila kita nak berubah, ni Ustaz nak bagi betul. Dua dalam satu. Nak jadi orang baik, nak jadi orang yang berhijrah, antara betul yang Ustaz nak contoh dekat kamu, keluar daripada kawasan yang banyak maksiat, keluar daripada kawasan yang banyak dosa, keluar daripada kawasan-kawasan yang tidak membina diri kita supaya ingat kepada Allah dan juga Rasulullah. Faham Ustaz? Kalau ada kumpulan-kumpulan kawan-kawan yang boleh kata macam inilah orang yang tak baik, orang yang tak baik, keluar daripada kawasan tu, cari tempat-tempat yang baik, para alim ulama. Maka si pemuda tadi pun balik bungkui-bungkui, gantung belakang badan dia macam apa nama Pak Lelang kan. Larilah jalan-jalan. Nak contoh, takdir Allah menentukan segalanya. On the way, dalam perjalanan, tak sampai lagi tempat rumah si alim ni, maka ajal dia pun sampai. Pemuda tadi ni kan dia bertaubat, tak sempat. Sempat dia nak solat taubat, tak sempat. Sempat dia nak puasa, sempat dia nak qada solat yang dia dah tinggal berapa puluh tahun dulu ni, tak sempat. Dia tak ada buat apa lagi. Tapi dalam hati dia ada nak berubah. Dia nak berubah. Niat aku nak berubah, aku nak jadi baik. Dia keluar pada tempat tu. Dalam perjalanan dia mati, meninggal dunia. Dia mati. Macam tu. Maka persoalan dia, adakah syurga atau neraka baginya? Dia dengar sini. For the first time and the last time. Cakap kau yang sikit. Kali pertama dan juga kali terakhir, turunnya dua kumpulan malaikat. Kita, kalau kita meninggal nanti ni,
hanya satu malaikat saja yang akan turun. Satu kumpulan malaikat. Sama ada malaikat rahmat ataupun malaikat azab. Kalau kita baik, kalau kita duk amal soleh, malaikat rahmat akan mai jemput nyawa atau roh kita. Jika kita tidak beramal soleh, kita jahat, kita duk zalim kawan-kawan, kita tak pandai mengaji, tak pandai belajar, tak hormat cikgu, tak hormat mak ayah, maka kemungkinan malaikat azab akan turun menjemput kita. Alhamdulillah. Akan tetapi dalam kisah ini Allah ceritakan kepada kita, turun dia dua malaikat, malaikat azab dan juga malaikat rahmat, mai nak ambil roh pemuda tadi. Pendek kata macam ni lah, lebih kurang. Mereka duk berebut. Mereka duk berebut nak ambil, nak masuk dalam syurga. Yang ni azab nak ambil masuk dalam neraka. Maka apa yang dikisahkan kepada kita dan disebut, Allah perintahkan malaikat untuk mengukur jarak sama ada tempat yang pemuda tadi itu mati lebih dekat dengan tempat dia nak bertaubat ataupun tempat yang dia buat maksiat, yang mana lebih dekat. Maka takdir Allah menentukan segalanya. Lebih kurang sejengkai. Ada hadis kata sejengkai, ada hadis kata sehasta. Ustaz baca sehasta pun ada, sejengkai pun ada. Yang mana diceritakan lebih dekat dengan tempat yang dia nak bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka takdir Allah, malaikat rahmat macam tu buat apa, menari takdir Allah, malaikat rahmat ambil roh pemuda tadi, masukkan dalam syurga. Oleh kerana itu abang kakak ni Nabi sebut innama a'malu bin niat. Setiap amal kita adalah berdasarkan niat. Ni ada tak yang duduk depan Ustaz ni niat kerana cikgu paksa dulu? Ada tak? Ada tak yang main mengaji pada pagi ni niat kerana nak tunjuk dekat kewek sebelah, aku ni baik? Ada tak? Ada tak niat dia nak lena dekat waktu majlis ilmu ni? Ada tak? Ada ke? Kalau ada, Ustaz minta waktu lah buang tak tepi. Kalau boleh kita ambil barang untuk kita ambil, lempak langsung tak nampak dengan mata. Dalam hati kita, biar kita get lillah kita malam. Biar lillah asal lillah. Itu dia. Biar rabah asal billah. Tiga ayat dulu. Biar penat kita asal kerana Allah. Biar kita jatuh kerana berjuang kerana Allah. Dan bila Ustaz dah sebut, ada masalah lagi 5 minit lagi. Ni dengar ni, kita dalam hidup ni, ada 3 hari je sebenarnya. Ustaz suka cerita ini. Kita dalam hidup ada 3 hari je. Terutama ni abang-abang kakak-kakak dah senang ni. Kamu nak masuk sekolah menengah ni, kamu perlu hadapi benda ni. Yang pertama, kita ada hari kemarin, hari semalam. Hari semalam yang mana meninggalkan kenangan. Ada di kalangan kita yang beroleh kegembiraan, dan ada di kalangan kita yang beroleh kesedihan. Itu yang kemarin. Manakala kita akan ada hari esok untuk kita tempuhi, sama ada kita akan beroleh kejayaan ataupun kesedihan. Namun begitu, kita senang stand di sini, berdiri hari ini. Kita perlu untuk meneruskan perjuangan, tekadkan dalam hati kita, teruskan berusaha untuk menyiapkan diri kita dapat kejayaan pada hari esok. Jadi kita ada berapa hari sebenarnya? 3 hari. Alright, boleh? Okay, seterusnya, jika kita ingin hijrah ke jalan Allah, Allah akan mengirimkan hamba-hambanya yang soleh untuk menjadi kita dalam penghijrahan tersebut. Okey, ambil yang ni last. Kita nak berhijrah tidak? Ustaz cerita tadi, dapat tak ni? Kita sebenarnya nak hijrah apa ni? Nak hijrah tempat duduk kita ke? Kita nak hijrah sekolah ke? Kita nak hijrah rumah kita ke? No. Kita nak cerita sekarang ni, kita nak hijrah akhlak. Kita nak hijrah perangai. Sebelum ni kita duk main. Sebelum ni kita duk leka. Sebelum ni kita duk bermalas-malasan. Mungkin adik-adik yang ada di sebelah kanan Ustaz ni mungkin dia tak mengerti lagi erti hijrah sebenar. Tapi yang abang-abang yang darjah 4, 5 ni, yang darjah 3 ni, yang boleh fikirkan apa yang sepatutnya dilakukan, sangat merugikan jika kamu tidak melakukan ini. Oleh kerana itu, Ustaz nak promote dan Ustaz nak kamu buat supaya Ustaz juga dapat apa? Pahala jika kamu buat. Buatlah 5 perkara
yang berhijrah lillahi ta'ala. Yang pertama, niat kita kerana Allah. Niat kita kerana Allah. Dulu, sekali Ustaz tunjuk ni. Tengok gambar ni. Atas Allah. Tak tengok lagi, tak apalah. Sekali Ustaz tunjuk. Bila niat kita kerana Allah, macam Ustaz sebut tadi, Nabi sebut innama a'malu biniat. Allah akan mudahkan urusan kita. Kita sebelum ni perempuan mana perempuan? Sebelum ni kita keluar rumah sedia kain. Ustaz selalu sebut ni dekat anak-anak Ustaz di sekolah. Sedia kain juga bagusnya anak soleh, insya-Allah. Kita keluar sedia kain ni, yang perempuan ni dekat sudut. Kadang-kadang walaupun penyedia depan rumah pakai tudung dah kadang tu. Kalau pakai alhamdulillah, tapi ada yang sebab apa? Ada depan rumah majmuk. Keluar kawan kita sekolah lalu. Bau kalut nak tutup kamera. Kan? Lepas tu kawan kita nampak rambut Maggie, tu pergi cerita dekat sekolah, hantar rambut Maggie. Dan tu contoh macam. Oleh kerana itu, ni contoh perempuan, contoh perempuan. Laki pun sama lah, laki pun sama. Kalau nak main bola di padang, jangan pakai seluar pendek. Dia kata apa? Tak selesa lah, bagi angin masuk lah. Jangan. Aurat nombor satu, jaga. Terutamanya yang wanita. Laki pun sama. Jadi bila kita nak berhijrah, kita nak jadi orang yang lebih jaga aurat kita, niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Banyak lagi. Tetap target nak jadi apa? Lepas ni aku nak jadi orang yang sembahyang awal waktu. Ni, Nabi ditanya oleh para sahabat. Nabi tanya, sahabat tanya apa? Apakah amalan yang lebih afdal untuk dilakukan? Nabi kata apa? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Nabi kata, solat pada waktunya ataupun awal waktu. Sebelum ni kita sembahyang lewat. Ni abang-abang kakak. Kalau Zuhur kita sembahyang di rumah selalunya. Kita duduk sembahyang ikut kita kan. Masuk waktu relax dulu, tak 3.30 lagi. Masuk waktu relax dulu, tak pergi 2 lagi. Kita tentukan masa solat kan Allah yang tentukan masa solat. Sebab tu kita kena berhijrah. Allah bagi pilihan kepada kita. Allah bagi cara kepada kita supaya kita dapat jadi yang terbaik. Letak target, lepas ni aku nak sembahyang awal waktu. InsyaAllah sama-sama, Ustaz pun sama. Cari kawan-kawan yang baik ni, kawan-kawan yang baik. Semua ni Ustaz yakin percaya ni semua baik. InsyaAllah nak dapat kawan yang baik, kita dulu kena jadi baik. Right. Sabar dengan cumbuhan ni. Sabar. Abang-abang. Ustaz tunjuk semua lah. Tengok ni. Ni dia. Pernah tak kita jadi macam ni? Ni, ujung ni. Mungkin zaman-zaman ni waktu kanak-kanak, waktu kecil-kecil Revina dulu kan. Kita main pakai seluar pendek. Kita kadang main bola tak pakai baju seluar ni sampai ke bawah rumah. Kan? Bila kita pergi berjalan pun kadang tak mau nak pakai menuruti syariat. Kalau yang lelaki lah. Dia dah mula rasa aku kena buat something lah. Aku kena jadi orang yang lebih baik lah. Maka dia step by step, jangan. Bukan saya kata jangan. Kita tak boleh nak terus jadi orang yang seperti mana kita nak. Kerana ni, hati kita ni sentiasa berbolak balik. Hari ini aku dah jadi baik, esok tengok-tengok Allah bagi dugaan dekat kita. Allah bagi harta yang banyak, maka kita pun malas nak sedekah. Hati kita berbolak balik. Maka kita step by step. Ni pakai seluar ni nampak tak? Nampak dah lutut sikit. Tak apa, relax. Tenang. Satu-satu tengok mulut masak lagi kan. Mulut masak. Kemudian mula dah sayap. Mula dah aku ni nak jadi apa ni? Esok lusa aku mati. Takkanlah aku mati nanti nak jumpa malaikat Israel dalam keadaan yang mengerikan. Malaikat Israel nak main ambil nyawa aku dalam keadaan yang menakutkan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Biasa tengok orang mati tak? Depan mata. Adakah orang mati depan mata kita tu dalam keadaan yang menyenangkan? Kalau kita duduk tengok drama Melayu kan, drama apa-apa Indon ke apa, kan dia mati. Kenapa macam tu? Kita ni akan ditayangkan segala amalan kita. Kalau baik amalan kita, insya-Allah senyum mati kita. Jika buruk amalan kita, maka akan terbeliak mata kita ni. Biasa tengok mata beliak mata. Terbeliak ni, duduk tengok mata tu. Amalan kita Allah akan tayang balik. Allahumma salli ala Muhammad. Selagi Allah bagi nyawa dengan kita buat baik. Jangan tengok aku. Ni tengok pakai lebay tak apa.
Belah sekali dengan serban, dengan jubah dan sebagainya. Tekad pada diri untuk berubah ni apa apa semua. Dulu free hair, dulu ni, zaman-zaman dulu ni baju lengan pendek, pakai seluar pendek, pakai kasut, tak pakai stokin. Kan dulu ni step by step ubah dapat jadi muslimah yang sejati. Tutup aurat dengan sempurna. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Niat kita kerana Allah itu saja. Nah, alright, insyaAllah. Terusnya ni orang akan kata ni, tengok kita nak ubah ni. Dia kata apa? Kok hal tiba-tiba jadi imam muda, kenapa? Konon ada orang kata begitu. Pakai lepas, okey Pak Ustaz, okey silakan Pak Ustaz. Boleh kita boleh pakai lepas saya tali tu pun terpaksa orang pendek. Kan? Contoh kan. Orang dah level macam-macam dah. Tengok dia kata aku nak tutup aurat. Tak payah hipokrit macam yang tuduh lagu berjubah. Oi kata-kata dia tu noh. Macam dia tu ahli syurga dah tu. Tu kata kurang kan. Tu kita nak baca Quran ni. Puyuh alimnya kau sekarang dah baca Quran. Tanjak boy. Nah. Dan lagi dia kata kat kita. Padahal kita ni nak ubah tu diri kita. Dia letak dia. Orang bahasa kasar dia kata apa? Kubur tu. Tapi masalahnya kalau hang kena sesat dalam kubur, aku dah tidur dalam kubur sebelah aku tak tenang. Ayat dia. Okay. Oleh kerana itu, ni rasa menyampah dengan perubahan orang lain ke arah kebaikan. Dia menyampah kan? Dia kata orang bancik. Dia kata orang kau nak menunjuk dan sebagainya. Jangan. Kita nak ubah ni perlu keikhlasan dan juga sokongan semua. Jangan tinggal solat. Dah. Jangan tinggal solat untuk orang dengan sempurna. Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh insyaAllah. Solat duha dan tahajud kita insyaAllah kita boleh amalkan bersama. Okay, last satu video. Okay, Ustaz sebenarnya ada bawa penceramah jemputan ni. Dah jemput dia, boleh tak? Boleh tak? Jadi kita persilakan Ustaz Azhar. Dalam YouTube. Dalam video. Okay, tengok sikit last. Masih lama yang meninggalkan solat. Suatu kefarduan yang paling besar dalam Islam. Orang yang tidak mengerjakan solat ini tidak layak bernama Islam. Kerana orang yang tidak solat, musuh Allah, musuh malaikat, musuh para rasul, musuh para nabi, musuh orang yang beriman. Tetapi kita tak pandang meninggalkan solat sebagai satu dinayah. Bagi kita dinayahnya ialah hisap dada ataupun rokok dan samu. Meninggalkan solat tak ada apa. Bahkan ada orang yang dia hormati walaupun dia orang yang tidak semayang. Hukumnya haram kita cium tangan orang yang tidak semayang. Tapi kita ni jahil, tidak ada ilmu. Tangan orang yang tidak semayang dia cium. La ilaha illallah. Guru kita kata baik kita cium hidung kambing daripada kita cium tangan orang yang tidak semayang. Kerana orang yang tidak semayang telah pun dijanjikan masuk dalam neraka. Allah dihidayatkan dalam Quran. Malaikat bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa sebab kamu duduk dalam api ini lama sangat ni? Maka berjuta-juta orang duduk di dalam api ini. Maka jawab mereka itu, "Lam nakum minal musallin." Kami bukan penjenayah lebar. Kami bukan rompok bank. Kami bukan peluru bersiri. Kami bukan geng lancung kepada orang. Cuma kami tidak solat. Tidak solat, tak kira anak raja, anak permaisuri, anak menteri, presiden dunia ini pun sekalipun, pasti kawan kau di dalam neraka Allah berfirman. Jadi secara kesimpulannya Ustaz sebutkan di sini, kalau kita tak boleh nak hijrah diri kita ke arah kebaikan pun guys, barang kata usahakan. Yang mana sebelum ni kita dah tinggal solat tu. Dia dengar sini, anak-anak SK Seri Perlis. Sifar tinggal solat. Solat nombor 1. Jangan kita tinggal solat. Tahun baru ni kalau ikut bukan tahun baru saja. Waktu lah pun kita dah mula tanamkan tekad dalam diri kita. Solat nombor 1. Tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam itu akan ditanya tentang solatnya. Bila solat kita lulus, maka yang lain pun akan seterusnya. Alright, insyaAllah. Jadi Ustaz tinggalkan kepada kamu supaya dapat kamu amalkan dan supaya dapat kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Boleh? Okey, bila Ustaz kata boleh, kamu kata okey, Ustaz suka buat macam ni. Bila Ustaz kata semangat, kamu buat macam ni. Semangat. Semangat. Bila Ustaz kata semangat, kamu buat
Semangat. Semangat lagi. Semangat. 3 kali. Semangat. Selamat hari Jumat pada sahabat Kota Hiji. Jumpa lagi Allah Taala. Dia akan lupa. Okey dah. Ini berapa? 1. Okey. Sudah. Kuring tak mana ni? Okey dah. Ini 1 kan? Okey 1. Okey. Okey ya. Okey ya sahabat. 1. Ini berapa? 2. Okey. 1 ah. Okey ya. Sabar okey. Okey. Magic ni dia lain sikit. Okey dengar ah. 2 kan? 2. Okey. Ini. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Syam. Baik, okey, Ustazah Hamad, kamu dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran yang telah disampaikan melalui ceramah tadi, terutamanya murid-murid tahun 6 yang besar-besar tu, yang dah menempuh akhir balik tu. Nah, kita kena hijrah. Kita kena hijrah ke arah yang lebih baik. Nah, okey, terima kasih sekali lagi atas kesudian Ustaz hadir ke sekolah kita. Baik, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak sekolah, dijemput Ustaz Khairul Mizan untuk mengiringi Tuan Guru Besar menyampaikan sedikit cenderahati kenang-kenangan daripada Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Seribulis. Bisa. Baik, seterusnya kamu akan balik ke kelas dalam ikut kelas yang Ustazah sebut. Balik kelas, ambil beg kamu, kemudian boleh bergerak ke depan. Faham tak? Baik, okey, sebelum tu. Okey, semua pandang depan. Pandang depan. Kalau kamu bercakap, kamu tak boleh balik. Okey, pandang depan. Okey, letak tangan atas paha.